Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadi hari ini cikgu nak bincangkan tentang 3 kuis yang telah kamu buat pada minggu lepas. Okey, soalan pertama ini ialah kuis 2. Okey, soalan pertama, sel ringkas diperhatikan buat pertama kali oleh siapa dengan menggunakan mikroskop apa, buatannya sendiri pada tahun berapa? Jawapannya ialah D, iaitu Robert Hooke. Okey, sel diperhatikan pertama kali oleh Robert Hooke. Okey, dan menggunakan mikroskop optik pada tahun 1665. Yang kedua ialah apakah nama larutan yang digunakan dalam aktiviti mengkaji struktur sel haiwan dengan menggunakan sel pipi. Okey, jadi kamu rujuk buku teks kamu. Ada satu aktiviti yang menggunakan sel pipi. Kita nak tengok sel pipi di bawah mikroskop dan kita menggunakan larutan metalina biru. Soalan ketiga, apakah kegunaan kertas turas di dalam aktiviti mengkaji struktur sel tumbuhan dengan menggunakan sel bawang? Okey, jadi hari tu kita dah buat kan. Okey, jadi kalau kamu ingat, kertas turas ini digunakan untuk menyerap air yang berlebihan. Okey, soalan keempat, ia merupakan bahagian yang memberi sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Apakah ia? Jadi ia adalah vakuol. Okey, vakuol ni yang ni lah. Okey, nombor 5, apakah maksud DNA dalam kromosom yang terdapat di dalam nukleus di dalam sel manusia? Okey, jadi maksudnya ialah asid deoksiribonulik. Nombor 6, bahagian ini sangat penting dalam struktur sel. Ia menghasilkan tenaga untuk tindak balas di dalam badan kita. Struktur ini merujuk kepada... Okey, kita tengok soalan nombor 7, pernyataan manakah yang tepat? Okey, jadi kita tengok di sini, sel haiwan mengandungi sel dinding. Okey, ini salah, sel haiwan tiada dinding sel. Okey, jadi nombor 1 boleh buang. Yang kedua, sel tumbuhan mengandungi vakuol, betul, dan sel haiwan tiada vakuol. Okey, betul. Jadi, tapi ada juga sel haiwan yang ada vakuol ya. Okey, kemudian sel tumbuhan berbentuk tidak tetap. Okey, salah, sel tumbuhan dia berbentuk tetap kerana dia ada dinding sel. Dan yang keempat, sel haiwan mempunyai nukleus dan sitoplasma, tetapi sel tumbuhan tiada sitoplasma. Ini pun salah, kerana sel tumbuhan dia ada sitoplasma. Okey, jadi kita tengok nombor 8, ia mengandungi satu sel sahaja. Yang manakah ia? Ini rupa dia. Jadi kalau kita tengok di sini, hanya Euglena sahaja yang unisel. Spirogyra, Mucor dan Hydra adalah multi-cell. Okey, nombor 9, ia berubah bentuknya untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Okey, apakah ia? Jadi ini adalah sifat sel darah putih. Okey, sel darah putih ni dia untuk melindungi badan kita daripada bakteria, jangkitan penyakit lah. Okey, jadi cara dia macam mana? Dia akan mengelilingi partikel asing. Kalau kamu tengok ni, yang hijau ni adalah partikel asing, mungkin bakteria. Okey, jadi sel darah putih ni dia akan berubah bentuk, dia akan keliling bakteria ni dan dia akan musnahkan. Okey, nombor 10, berikut benar berkaitan sel darah merah kecuali yang pertama mengandungi nukleus, yang kedua berbentuk cakra dwicekung, yang ketiga mengandungi hemoglobin untuk angkut oksigen, mengangkut karbon dioksida daripada peparu ke sel badan. Okey, mana yang tidak benar? Tidak benar ialah yang pertama dan juga yang keempat. Okey, sebab sel darah merah adalah satu-satunya sel yang tidak ada nukleus. Okey, dan yang keempat ni, dia mengangkut karbon dioksida. Sel darah merah dia mengangkut karbon dioksida, tapi bukan daripada peparu ke sel. Dia daripada sel-sel badan ke peparu. Untuk yang ni kita tengok. Okey, jadi ini seorang manusia lah. Okey,
Jadi dia menyedot oksigen. Okey, dia menyedot oksigen. Kemudian oksigen ni akan dibawa ke sel dalam badan dia. Lepas tu sel ni dia akan buat tenaga kan. Bila dia buat tenaga, dia akan bebaskan karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ni pula apa yang akan terjadi? Karbon dioksida ni daripada sel, ini di sel, dia akan dibawa ke peparu. Okey, dia akan dibawa ke peparu. Kemudian peparu akan keluarkannya ke persekitaran. Maksudnya keluarlah, bila kita hembus keluar nafas tu, kita hembus nafas, kita keluarkan karbon dioksida. Jadi penyertaan ni salah di sini ya. Okey, soalan ke-11. Mempunyai gentian panjang yang berperanan untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Jadi kalau kamu tengok dalam buku teks, ini adalah tugas sel saraf, dan sel saraf ni ini yang B ni. Ya, ini rupa bentuk sel saraf. Okey, nombor 13, sistem ini melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Ini adalah sistem integumen. Okey. Okey, soalan 14, ia menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan, dan ini kita panggil sistem yang berkaitan hormon ni kita panggil sebagai sistem endokrin. Okey, nombor 15, apakah fungsi etanol dalam aktiviti langkah-langkah menjalankan ujian kanji? Jadi, fungsi etanol adalah untuk menyingkirkan klorofil pada daun. Jadi kalau lepas kita letak etanol tu, kita akan nampak etanol tu dia tidak berwarna. Dia akan menjadi warna hijau. Maksudnya klorofil daripada daun tu dah keluar. Jadi daun tu kita akan nampak dia jadi pudar lah warnanya. Okey, kita pergi pada kuis yang kedua, iaitu tentang homeostasis. Soalan pertama, homeostasis ialah pengekalan keadaan persekitaran dalam badan supaya dalam keadaan seimbang. Palsu atau benar? Jawapannya adalah benar. Yang kedua, berikut adalah contoh keadaan persekitaran dalam badan yang perlu diseimbangkan oleh proses homeostasis kecuali bilangan bulu roma. Ini bukan proses homeostasis. Ini bukan contoh keadaan persekitaran badan. Okey, yang homeostasis akan kawal adalah yang berlaku dalam badan kita, contohnya suhu badan, kandungan air dan kandungan gula dalam darah. Okay. Yang ketiga, apakah yang terjadi pada kandungan air dalam badan apabila lelaki ini berada dalam keadaan yang sangat panas? Okey, jadi bila panas, apa yang berlaku? Dia akan berpeluh. Jadi bila dia berpeluh dengan banyak, kandungan air dalam badannya akan menurun. 4. Berikan sebab pada jawapan anda di atas. Okey, soalan nombor 3. Jadi kerana kulit mengeluarkan peluh. Alright. Nombor 5. Apakah sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air dalam badan? Okey, jadi ada beberapa sistem yang terlibat ialah sistem endokrin. Sebab sistem endokrin ni yang mengawal hormon. Hormon ini yang akan menyebabkan otak dapat tafsir. Okey, otak dia dapat tafsir badan kita ni kurang air ataupun terlebih air. Jadi lepas otak dapat tafsir, otak akan sistem endokrin dia akan menghasilkan hormon-hormon yang menyebabkan organ-organ lain dia akan mula buat kerja lah. Okey, dan selain daripada itu, sistem kawal atur air juga dia berkaitan dengan sistem perkumuhan, sebab selepas hormon dihasilkan, dia akan hantar signal pada ginjal kamu. Okey, kalau terlebih air, dia akan hantar signal kurangkan pengeluaran air kencing. Jadi kalau kamu kurang air dalam badan, kamu juga tidak akan buang air kecil dengan terlalu kerap. Kerana sistem perkumuhan ni telah diarahkan oleh hormon untuk kurangkan penghasilan air kencing. Okey, soalan 6. Apakah sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu badan? Okey, contohnya suhu badan meningkat. Jadi,
Bila suhu badan meningkat, dia akan dikesan oleh otak. Okey, otak ni dia sebahagian daripada sistem endokrin. Okey, jadi otak dia akan menghasilkan hormon-hormon lah. Hormon-hormon, dan hormon ni dia akan menyebabkan beberapa organ badan, dia akan menyebabkan organ badan buat kerja. Buat kerja. Jadi, kalau kamu punya suhu badan meningkat, okey, apakah yang akan buat kerja? Yang pertama, kulit akan buat kerja. Okey, kulit. Jadi, kulit dia buat kerja apa? Kulit dia akan keluarkan peluh. Bila kamu keluar peluh, bila peluh tu tersejat, peluh tersejat ke udara, kita akan lebih sejuk. Lebih sejuk tu maksudnya suhu badan akan turun lah. Jadi lepas tu suhu akan turun ke normal. Okey, jadi otak ni sistem endokrin. Okey, dan kulit yang mengeluarkan peluh ini ialah sistem apa? Perkumuhan. Okey, sistem perkumuhan. Okey, apabila suhu badan menurun selepas melepasi suhu normal, manusia akan bila suhu badan kita terlalu sejuk, kita akan menggigil. Okey, seterusnya 7. Mengapakah kulit seseorang kelihatan merah apabila berada di kawasan yang panas terik? Kerana salur darah mengembang lalu menjadi dekat dengan kulit. Okey, nombor 8. Nombor 8, bagaimana haiwan berikut menjalankan homeostasis terhadap perubahan cuaca? Okey, ini adalah beruang kutub, dia tinggal di kawasan yang sangat sejuk. Jadi cara dia berhomeostasis ialah dia Tuhan jadikan banyak lapisan ataupun lapisan lemak yang tebal di bawah kulit. Okey, nombor 9, bagaimana haiwan berikut menjalankan homeostasis terhadap perubahan cuaca? Okey, kalau gajah, dia akan mengipaskan telinganya. Jika kita ada nombor 10 ni ialah siput. Siput dia akan menghasilkan lendir pada hari yang panas. Okey, mengapa arnab mengembangkan bulunya semasa cuaca sejuk? Okey, dia kembangkan bulu untuk memerangkap haba untuk memanaskan badan. Bayangkan ini adalah dia punya kulit. Okey, jadi ini adalah bulunya. Okey, jadi kalau bulu dia tegak seperti ini, tegak, jadi apa yang berlaku? Okey, haba akan terperangkap di antara lapisan kulit yang tebal ini, lapisan bulu antara bulu roma ni, antara bulu-bulu dia. Okey, jadi bila lapisan haba terperangkap, okey, haba tak dapat keluar lah. Haba tu tak dapat keluar. Okey, dia akan kekal panas lah. Okey, di hari yang sejuk. Sama juga macam manusia. Okey, mengapakah stoma daun terbuka pada waktu siang? Kerana ingin membebaskan air yang berlebihan. Melalui proses kita panggil sebagai transpirasi. Okey, nombor 13 yang terakhir, apakah homeostasi dalam badan bagi mengawal atur kandungan air semasa seseorang berpuasa? Jadi bila kita berpuasa, dalam badan kita kurang air sebab kita tak minum air kan. Jadi otak akan hantar signal untuk ginjal mengurangkan penghasilan air kencing. Jadi bila kurang air kencing dalam ginjal ataupun pudi kencing, isi padu air kencing yang terhasil adalah sedikit. Jadi kita tidak kerap untuk buang air kecil. Okey, untuk kuis yang ketiga, kita tengok di sini soalan pertama, organisma manakah yang dipadankan dengan kaedah pembiakan yang betul? Okey, jadi yeast pertunasan, okey betul. Planaria belahan dia dua, okey ini salah. Paramecium penjanaan semula salah. Muko pembiakan vegetatif salah. Jadi yang ni yang pertama. Soalan kedua, seorang wanita mempunyai kita haid yang normal mengalami haid pertama
pada 15 hari bulan. Okey, untuk soalan ini kita tengok ini kalender bulan Mei dan Jun. Okey, jadi dia mula datang haid pada 15 hari bulan. Ini hari pertama haid. Jadi kalau kitar haid yang normal, kitar normal haid ialah 28 hari. Jadi 28 hari ni maksudnya dia akan mengalami haid daripada hari pertama sehingga hari ke-28. Bukan, dia akan mengalami haid dari hari pertama hingga hari ke-5 atau ke-7 macam tu. Kemudian lepas tu dia akan berhenti haid. Tetapi kita haid dia tak berhenti. Kita haid ni tidak berhenti dan kita haid ni akan terus sehingga 28. Maksudnya dia akan mengalami proses-proses lain lah seperti fasa pemulihan, fasa subur dan pra-haid. Okey, jadi pada hari ke-28 ni adalah hari terakhir fasa pra-haid. Pra-haid ni maksudnya sebelum haid. Jadi jika tiada persenyawaan berlaku, tiada kehamilan berlaku, jadi apa yang berlaku? Selepas hari ke-28 dia akan masuk kitar haid yang baru. Okey, kitar haid baru. Kitar baru. Okey, dia akan mula balik hari pertama. Jadi hari ni dia akan datang haid. Datang haid semula. Okey. Jadi kalau 28 hari ni maksudnya hari yang selepas 28 hari 29 lah. Hari seterusnya tu dia akan datang haid untuk bulan depan tu pula. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini, cikgu dah tulis siap-siap. 15 hari bulan adalah hari pertama, kemudian hari kedua, ketiga. Okey, hingga akhir bulan Jun dia dah masuk 17 hari dalam kita haid dia. Okey, kemudian terus pada bulan ini bulan Mei. Terus pada bulan Jun, okey, kita haid dia bersambung hari ke-18 hingga ke-28. Jadi dia maksudnya bila sampai ke hari 28 ni, dia akan masuk kitar haid yang baru hari pertama. Jadi pada 12 hari bulan, dia akan datang haid. Okey, nombor 3. Nutrisi yang manakah membantu pembentukan saraf fetus yang sempurna? Okey, ini adalah asid folik. Okey, nombor 4. Nombor 4, bahagian berlabel manakah yang merupakan stamen. Okey, jadi yang ini kita tahu yang besar ni adalah pistil. Okey, yang stamen ni maksudnya ialah okey, yang ada Q dengan lagi satu S. Okey, Q dan S Okey, nombor 5. Rajah menunjukkan keratan memanjang bagi satu biji benih. Apakah X? Mana X? Okey, apakah X ini? X ialah plumule yang akan berubah menjadi pucuk bila biji benih bercambah. Kalau yang di sini yang bawah ni ialah radikal. Nombor 6, mengapakah kehamilan tidak berlaku walaupun persenyawaan telah berlaku? Okey, kita tengok jawapan dia. Zygote mula membahagi secara berulang kali apabila bergerak ke tiub falopio. Ini bukan. Okey, hanya satu sperma boleh menembusi ovum semasa persenyawaan. Ini pun bukan. Embrio perlu melepasi dinding uterus yang tebal. Okey, bukan. Yang inilah jawapannya. Embrio tidak mampu menempel dengan kuat pada dinding uterus. Okey, jadi walaupun berlaku persenyawaan, tapi jika embrio tersebut tidak menempel pada uterus, tiada kehamilan akan berlaku. Okey, di manakah proses persenyawaan berlaku? Okey, persenyawaan berlaku di tiub falopio. Nombor 8, rajah di bawah menunjukkan fetus yang membesar. Jadi apakah fungsi X? X ni ialah placenta. Jadi fungsi X ialah okey, kalau cikgu tengok di sini, tempat pertukaran nutrien, gas-gas respirasi dan bahan kumuh. Jadi ini jawapannya. Nombor 9, apakah padanan berikut, antara padanan berikut yang manakah betul? Okey, ameba, pertunasan, yeast berlahanda 2, lumut, spora, halia penjanaan semula. Okey, jadi jawapan yang betulnya adalah lumut.
Lumut ni dia melalui spora. Jadi jawapan. Okey, 10 apa antara kaedah pencegahan kehamilan berikut yang manakah sesuai untuk perempuan yang tidak mempunyai anak? Okey, boleh gunakan boleh gunakan yang ligasi lah. Sebab ligasi ni dia akan potong terus, dia akan potong dan ikat tiub falopio. Jadi dia antara kaedah pencegahan kehamilan yang Okey, antara organisma berikut yang manakah mempunyai kaedah pembiakan sama seperti di atas? Okey, ini adalah budding. Budding ni pertunasan. Okey, jadi yang membiak melalui pertunasan adalah hydra. Okey, nombor 12, antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan tentang pembiakan aseks? Okey, jadi kamu ingat balik maksud pembiakan aseks ialah proses pembiakan yang tidak melibatkan cantuman antara dua sel seks. Nombor 13, udara mengandungi beberapa jenis gas. Berapakah peratus gas nadir dalam atmosfera? 0.97. Okay, gas P digunakan untuk penghasilan amonia dan ejen penyejuk semasa dalam keadaan cecair. Apakah gas P? Jadi P ialah nitrogen. Okey, apakah K dan L? Okey, kita tengok syarat-syarat pembakaran. Yang pertama dah ada oksigen. Jadi K dan L ni dia mesti ada bahan api dan juga haba. Okey. Okey, antara berikut yang manakah betul tentang karbon dioksida? Karbon dioksida membantu pembakaran, salah. Karbon dioksida meletup apabila dinyalakan dengan udara, salah. Karbon dioksida ni kalau kita ada api, kita sembuh gas karbon dioksida, dia akan padam. Jadi gas karbon dioksida ni ada dalam pemadam api. Okey, kemudian karbon dioksida diperlukan oleh ikan dalam air? Tidak, ikan juga dia perlukan oksigen. Kemudian karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan dalam air? Ya, betul. Kerana tumbuhan dia menjalankan fotosintesis. Tak kiralah tumbuhan dalam air ataupun di darat. Jadi fotosintesis memerlukan karbon dioksida. Okey, nombor 17, antara yang berikut yang manakah betul tentang kepentingan gas dalam kehidupan harian? Oksigen digunakan dalam pemadam api, salah. Ini karbon dioksida. Gas argon digunakan dalam balon udara panas, salah. Ini gas helium. Nitrogen cecair digunakan sebagai ejen penyejuk, ya, betul. Karbon dioksida digunakan untuk menyediakan sebatian, tidak. Okey. Sebab kalau nak sediakan sebatian, selalunya kita kena panaskan. Nak panaskan kena ada oksigen, bukannya ada karbon dioksida. Okey, gas apakah yang diisi dalam mentol? Ialah gas argon. Okey, 19. Rajah menunjukkan komposisi udara dalam atmosfera. Okey, kita tengok ada gas X. Antara berikut yang manakah benar tentang gas X? Okey, yang pertama kena identify dulu gas X ni apa. Jadi, kita kena ingat balik yang paling banyak ni ialah nitrogen. Okey, kemudian lepas nitrogen yang kedua banyak ialah oksigen, iaitu 21%. Okey, jadi kita tengok apakah fungsi yang manakah benar tentang gas oksigen. Yang pertama, menyokong pembakaran, betul. Menukarkan air kapur menjadi keruh, salah. Ini adalah untuk karbon dioksida. Okey, yang ketiga, hasil sampingan pembakaran, tidak. Okey, tidak, salah. Yang keempat, kandungannya dalam udara sedutan dan udara hembusan adalah sama, salah. Okey, kalau oksigen dalam udara sedutan ialah 21%. Kalau udara hembusan maksudnya kita hembus nafas, oksigennya kurang daripada 21%. Sebab apa? Dah digunakan untuk proses respirasi sel dalam badan kita. Respirasi sel dalam badan. Okay, soalan 20. Berapakah peratus gas nitrogen dalam udara? 78%. Soalan 21, antara berikut yang manakah tidak diperlukan untuk pembakaran berlaku? Yang kita tak perlu adalah ais. Nombor 22, antara berikut yang manakah benar tentang pencemaran udara? Okey, yang pertama berlaku apabila bahan seperti karbon monoksida dan pelambung berbahaya hadir dalam udara, betul.
Asap rokok tidak menyebabkan pencemaran udara, salah. Berlaku apabila bahan-bahan yang menyebabkan kerosakan tidak wujud dalam udara, salah. Yang keempat, menggunakan lebih banyak klorofluorokarbon merupakan salah satu cara mengawal pencemaran, salah. Okey, soalan nombor 3, antara berikut yang manakah benar mengenai komposisi udara? Udara mempunyai komposisi yang tidak tetap, salah. Udara tidak mengandungi mikroorganisme, salah. Udara adalah campuran, ya betul. Udara adalah sebatian, salah. Udara ni campuran, maksudnya kita boleh asingkan kandungan oksigen, karbon dioksida dalam udara. Okey, nombor 24, Raja menunjukkan catapai tentang komposisi udara. Okey, apakah yang benar tentang gas Y? Okey, jadi pertama sekali kena pasti apakah gas Y. Gas Y ialah karbon dioksida. Okey, jadi mana yang betul tentang karbon dioksida? Ya, gas Y menukarkan air kapur menjadi keruh. Dan soalan terakhir. Soalan terakhir 25, antara berikut yang manakah membantu dan mengurangkan pembebasan karbon monoksida dalam atmosfera? Yang pertama, membuang sisa radioaktif dengan betul, salah. Mengurangkan penggunaan hawa dingin, salah. Menggunakan pengangkutan awam, betul. Okey, menanam hutan semula, salah. Okey, kenapa di sini salah? Okey, jadi kita tengok karbon dioksida ni dia datang monoksida. Karbon monoksida ni dia datang daripada asap kenderaan, asap kilang. Okey, jadi dia tak ada kaitan dengan radioaktif. Dan yang kedua ni salah sebab kalau kita gunakan pendingin udara, dia akan membebaskan klorofluorokarbon. Jadi tak ada kaitan juga dengan karbon monoksida. Okey, jadi kalau kita menanam semula hutan memang bagus, tapi dia tidak akan mengurangkan pembebasan karbon monoksida sebab bukan pokok yang membebaskan karbon monoksida. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.